إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang di pagi ini kita diberi hidayat dan diizin oleh Allah Taala pada kita semua dapat bersama dalam majlis kita lagi. Seperti biasa kita untuk sama-sama mari mempelajari mudarasah Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu yang masih banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak tahu dalam agama kita untuk nak baiki amalan-amalan kita ke arah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam kita walaupun Islam dah lama dah, tapi kalau kita padu dengan Islam setengah-setengah mualaf hari ni, setengah mualaf yang baru masuk Islam berapa hari saja, berapa tahun saja, tapi oleh kerana dia masuk Islam dengan belajar, masuk Islam dengan belajar, terus ambil pada Al-Quran, ambil pada hadis, maka dia amalan dia cepat pada kita, iman dia kuat pada kita. Hari ni dia berasa malu kita. Sebab hari ni sehari-hari ni tak ada malu hal lain, tak malunya saat ni kita tengok setengah-setengah mualaf pada perhati pada setengah-setengah mualaf pak kita, rumah kita sendiri ni. Anak kita tengok gini Caukau baru ni. Caukau ni budak masuk Islam, budak lelaki lah habis. Hari ni dah jadi tok imam dah dia. Boleh jadi ketua kampung. Boleh pimpin kampung dia. Hanya masuk Islam berapa tahun ya. Mengaji agama kuat. Alhamdulillah. Tapi setengah-setengah hari ni sebaliknya orang kampung kita sendiri Islam, asalnya bakar Islam. Tak usah ngaji Islam. Tak usah ngaji Islam, tak usah ngaji Quran. Itulah menyebabkan kita mundur. Jadi tak maju dalam agama kita. Alhamdulillah bila kita sedar dah hari ni, tapi orang kita pakat sedar. Hak itulah kita pakat berajak di ubah suara kita duk ngaji ni, jalan ikut tempat balasan lain tu. Untuk nak ajak nak pergi rumah ke rumah tak kuasa kita. Sebab kita pakat berajak sinilah. Tolong jadi tenaga dakwah hati kita ni. Royak sekadar kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan hari ni biasa gembira besar kerana kita ada tetamu sangat barakah dalam majlis kita hari ni. Memperkenalkan pada Ummi Luqman yang mari pada Malaysia. Malaysia dia. Anak mendik ngaji situ lah. Dulu anak Mihanah tu duk ngaji di situ. Ustaz Hasan dulu pun duk biasa duduk pondok. Pak Long anak kat Wembong tu. Duk situ lama apa tahu dah ni. Masya Allah. Pak Long natu dah.
Alhamdulillah, Umi hidup pelan lagi. Nah. Itulah. Nah. Mau Umi ni ngaji, pondok Umi ngajar tahfiz Quran, ngajar dalam Malaysia tu boleh tak ada lah sekolah macam Umi tu. Nah, sekolah Umi ni. Kalau Umi ni ngajar panggil ilmu salaf lah. Nah, kalau berkurang dia tu panggil gelar Wahabi jugalah. Kena gelar Wahabi juga. Nah, dah subhanallah. Senasib lah. Nah, kalau gitu memang mari sini senasib kita juga. Nah, kita sini pun Wahabi dah lagi. Nah, banyak lagi Wahabi gelar. Malah kerana setengah-setengah manusia orang Islam sendiri tak kenal apa arti Wahabi. Nah, dia tak duk tukar sunnah Nabi dengan Wahabi tu duk tukar lagi. Nah, dah. Hari ni kita bimbangnya Syiah dah mula cepat mari pak kita. Nah, bila kita tak kenal mana Nabi sebenar, serangan Syiah hari ni duk masuk dah cepat. Nah, serangan. Hari ni Syiah pun dah kata mahu kita Umi. Nah, dan kita tahu dah kata bukan Syiah. Syiah ni adalah satu seteru dalam panggil, duri dalam daging. Dah. Kalau kita buat banding dengan duri dalam daging. Nah, orang luar nampak kata Islam, tapi hakikatnya dalam Islam sungguh dia bukan Islam, ni bukan Syiah, ni bukan orang Islam. Nah, bahkan dia adalah seteru Islam. Hari ni dah jangan jadi. Nah, sebab tu di rata-rata dunia hari ni pun duk perang, tak ada perang dengan Amerika, tak ada perang dengan Yahudi, dah perang dengan Syiah hari ni. Nampak zahirnya perang sama Islam. Nah, itu marilah kita wakaf mengaji Quran. Nah, satu-satunya ilmu yang nak boleh tolong kita selamat kita daripada ajaran sesat hari ni iaitu ajaran Al-Quran. Nah, selama mana kita tak pandai Quran, selama itulah kita tak kenal mana seteru Islam sebenar. Nah, alhamdulillah. Makalah kerana minta izin pada Umi lah sebelum lepas dah ni itu sikit setengah jam kita minta Umi nasihat pada kita sikit. Nah, mari sebelum lepas dah kita ngaji Quran. Nah, kita nak cari Umi tak boleh dah. Hari ni kita ambil rebut peluang dah insya-Allah. Mari kita ngaji Quran sikit. Nah. Mari kita masuk tafsir kita sikit. Nah. Tafsir Qadar ni. Nah, orang juga cek betab ana juga. Nah, buat ginga pagar tupu ya. Nah, ginga pagar tupu. Nah. Surah Al-Qasas yang hari ni kita masuk dah ayat yang ke-14. Kita tengok ayat yang kita nak ngaji surah Al-Qasas. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ya Allah, berkatlah bagi kami ya Allah apa yang kami baca dan kami dengar. Serta taufik daripada kami ya Allah dan beri kemudahan pada kami dalam memahami ajaran-Mu dan nak beramalnya dengannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itulah ayat yang kita akan sama-sama memahaminya pada pagi ini dalam surah Al-Qasas juzuk yang berapa ni? Juzuk yang ke-22. Nah, pada bukan yang ke-20. Nah. Kisah yang masih lagi kita dengan kisah Nabi Musa. Nah.
Kita mula ayat ni, Allah Ta'ala mula ayat surah Qasas ni ceritakan dengan pada kita kisah Nabi Musa semenjak dia baru lahir lagi, semenjak baru beranak. Nah, sejak mula tak dia beranak, maka tekah Nabi Musa beranak tu tahun kita tahu tahun ni. Nah, setelah Firaun diberitahu, dia tahu kata tahu dia tu melalui Tok Nujung dia. Nah, ada katanya tahu Firaun tahu kata ada seorang budak mari nak jadi nak peretuh kerajaan dia tu ialah tahu melalui kitab Bani Israel juga. Nah, lalu dia yang pentingnya dia tahu. Nah, lalu itulah dia kutip bunuh budak-budak Bani Israel semenjak haluh lagi. Beranak kecil-kecil lagi dia kutip bunuh dah. Tapi pilih budak lelaki. Dah bukan bunuh semua dah. Budak perempuan dia tak bunuh. Nah, kita ngaji dah baru ni. Nah, maka dia bila dia bunuh kutip bunuh budak lelaki budak Bani Israel ni menyebabkan ada setengah puak dia juga sendiri kata kita kutip bunuh habis budak-budak Bani Israel ni. Amu tinggal ke tua-tua saja, budak tinggal ke perempuan saja, nak suruh kerja gapo? Dia tujuan nak suruh kerja lah nah. Nak suruh kerja gana dia tinggal ke tua orang retinanya. Nah, lalu tu dah dia buat satu hal lain pula dia kata lagi tu kita bunuh setahun, kita tinggal, kita berhenti setahun. Nah, maka dia boyok lagi tu. Nah, tahun dia berhenti bunuh tu, tahun tu beranak Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nah, kan Nabi Harun. Nah, jadi tahun dia tak bunuh budak Bani Israel, Nabi Harun beranak. Nah, semula tahun Nabi Musa beranak tu, tahun dia tengah nak bunuh budak Bani Israel. Nah, tapi Tuhan, dia tu kan dia tengok, dia kutip orang perempuan Bani Israel besar bila dia tok bida dia ambil macam penganamai kita lah ni lah. Ambil pesak ambil taruh ibu tanda nama, catat nama. Nah, siapa masa beranak dia ambil. Ambil buat pergi beranak. Kalau tubik lelaki, kalau tubik perempuan tak apa. Nah, dia lepas tak kena bunuh. Tapi kalau misalnya budak lelaki, budak Bani Israel sana, orang perempuan Bani Israel beranak, tubik budak lelaki, maka dia akan masuk ke sembelih dah. Macam ada ke sembelih dengan pisah taja dia. Nah, sembelih budak perempuan, budak jatuh saat ni. Dah. Ya Allah, supalah kita tengok zaman Firaun dulu tu ada dua lah ni lagi. Nah, kita tengok dah. Zaman perangai Firaun dulu. Nah, tapi Firaun zaman lah ni tu lebih teruk daripada Firaun zaman dulu lagi. Firaun dulu bunuh lelaki lah. Nah, ada pun Firaun perangai Firaun zaman baru ni, Tauruk zaman baru ni. Nah, bunuh habis lelaki perempuan. Nah, tua muda bunuh habis asal orang Islam. Nah, ni kita 2-3 hari sehari dua ni kita dengar cerita Rohingya. Nah, orang Rohingya Islam kita Rohingya kena bunuh berapa ratus orang atas bukit di Sedau tu. Setara Malaysia dengan kita hari ni. Nah, dia bunuh orang Islam kita situ hari ni. Nah, itu semua adalah perangai Tauruk, perangai orang jahat hok kafir belaka tu. Nah, tapi hari ni dia guna, dia pinjam tangan-tangan orang Islam tak faham Islam juga untuk buat kerja lah kata. Auzubillah min zalik. Nah, hari ni kita nampak baca cerita Tauruk ni nah, cerita Tauruk zaman Firaun. Perangai Firaun dulu. Nah, orang tak save pada Islam. Nah. Lalu itulah kerana Mak Musa pun nah, bimbangnya takut anak dia kena bunuh di di Firaun. Nah. Tapi satu lagi Tuhan buat jadi satu panggil kuasa Tuhan. Mak Nabi Musa berbesar kepada Musa tak nampak kata dia mengandung. Sebab tu orang Firaun tak tahu kata dia mengandung. Nah, dia berbesar. Bila dia beranak, hidup bimbang ke anak dia saat ni. Nah, Tuhan ajar dia. Lalu Tuhan satu macam panggil bukan wahyu dah, dia panggil ilham kepada dia panggil wahyu tak ni? Ilham. Nah, kalau wahyu ni macam Tuhan hantar ke nabi tak apa tu. Nah. Ya ilham kepada mak Nabi Musa supaya mak Nabi Musa ni buat lagu mana? Ingat pada siapa hari masa Nabi Musa kena peranyuk laut tu, peranyuk sungai tu. Nah, setiap hari dia boleh letong pada Nabi Musa ni. Nah, tapi dia tahan mari, askar mari main pesak. Nah, dia bubuh pepek kenyek, dia bubuh letong, dia ambil tali ikat. Tali dia peranyuk dalam laut, dalam sungai nah. Tapi hari tu telucuk tali. Nah, telucuk tali dia. Nah, telucuk tali dia maka hanyutlah atau Nabi Musa saat ni, ada Nabi Musa saat ni, dia berhenti depan rumah Firaun. Nah, berhenti rumah Firaun. Nah, ni maka gunik-gunik panggil apa ni? Anak-anak orang perempuan duk mandi di teh ni.
daya-daya Firaun Asia duk mandi depan air sat ni. Nah. Di tempat air sat ni nampaklah budak tong tu mari. Nah, ambil kepada Asia tengok budak dia tu. Nah. Maka dia pun pergi tunjuk Asia pun kena tengok. Nah, kena tengok kepada Nabi Musa kerana Tuhan taruh dalam hati manusia ni bila tengok Nabi Musa, dah berasa kasih pada dia. Nah, budak sat ni comel. Nah. Tahun tu tahun dia bunuh budak. Tahun Firaun dia bunuh budak. Nah. Tapi Firaun bila Tuhan suruh, nah. Nabi Asia kena, nah, Asia kena saya kepada Firaun sat, nah, pada Musa sat ni. Nah, pada Musa sat ni. Gi royak kepada Firaun. Nah, Firaun dah gerai dah lah. Nah, tapi gaya-gaya dia Asia, maka nah Asia kata taruhlah anak ni kita buat perak anak kita, nah, buat anak akak kita. Nah. Pas jawab budak ni akan beri faedah pada kita. Nah, jawab di Firaun kata, "Beri faedah pada kau tapi bukan pada aku," dia kata. Nah. Dah. Dia duk bimbang dah. Cerita panjang nah. Cerita panjang kalau kita tengok situ cerita panjang situ. Nah. Maka Nabi Musa kena halah lagi. Nah. Tuhan jadi nak mana we klik mak dia semula. Nah. Muda-muda bayi lagi haluh lagi dia ni. Nah. Lalu Tuhan haramkan Nabi Musa daripada pek siapa-siapa pun. Tak boleh makan pek siapa-siapa. Nah. Lalu Ummu Kalsum kakak pada Musa saat ni. Nah. Dia tengok jauh-jauh. Mak dia suruh pergi cari adik hidup mana. Nah. Dia tengok jauh-jauh. Dia pun buat helah kata, ginilah aku nak tunjuk pada kamu ada tempat boleh susu kepada budak ni. Nah. Dia sangat baik. Lalu tu dia apa? Puak ni tak ada gapo muka Nabi Musa duk teriak sangat ni. Nah. Ambil Musa, ambil Musa berkelik ke mak dia semula. Boleh kelik ke pangkuan ibunya semula. Nah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala royak kata, itulah Tuhan tidak silap janji. Tuhan janji dah Tuhan kata nak berkelik semula kepada ibu dia. Nah, maka tapi apakah janji Tuhan itu akak tahu belaka? Sikitnya orang tahu kata Tuhan dia janji, dia tak silap janji. Dah. Anu kita akidah tu. Nah, tu akidah. Hari ni pun kita kalau Tuhan janji syurga tak ada nak percaya. Nah. Tuhan tidak silap janji. Semua Tuhan janji Tuhan tak silap janji. Nah, itu dalam ayat 13 kita belum pada kita ngaji dah merengkah dah tu. Nah. Faradadnahu ila ummi. Nah, maka dengan jalan itu kami kembalikan dia kepada ibunya. Tuhan pun hatta klik pada ibunya semula. Nah. Kay taqarra 'ainuha wala tahzan, supaya tenang tenteram hatinya semula dan tidak lagi berduka cita disebabkan becek dengan Musa saat ni. Nah. Ibu tak nak royak ada hati ibu ni dah. Pertama dia tahu kita tahu dah kata budak dia nak bunuh. Nah. Walita'lama anna wa'dallahi haqqun, dan Allah supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar. Tuhan janji dah kata Tuhan nak selamat. Nah, Tuhan nak selamat Nabi Musa saat ni. Benar Tuhan janji tu. Nah, Tuhan janji benar. Maka itulah kan Tuhan. Tuhan buat lakon kepada manusia tahu. Nah, jadi Nabi Musa lalu kot tu. Nah, mari kau ni klik pula. Nah, klik kepada ibu dia semula pula. Subhanallah. Nah, kita nak buat lagu mana dengan Tuhan jadi yakin dengan Tuhan. Nah, ni yakin, ni akidah ni Tuhan ajar sini akidah kita bahawa apa saja Tuhan royak itu adalah benar. Nah, hakun. Nah, tapi Tuhan kata walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia. Nah, kebanyakannya manusia ni tak tahu yang demikian itu. Tak tahu ke apa? Tak tahu kata Tuhan dia janji, dia tak silap janji. Nah, benar. Nah, kalau Tuhan janji tak percaya. Kalau manusia janji kita percaya sangat. Nah. Subhanallah. Habis cerita hak sekat tu masa dia kecil. Sana. Tuhan ringkas cerita sini. Nah, tak royak kata masa Firaun, masa Musa duduk dengan Firaun. Tu Musa kecil-kecil tahun boleh besar tu. Situ ringkas cerita tak royak dalam ayat ni. Nah. Kalau tengok situ tu banyak lagi lah cerita sama tahu semua Firaun Musa nak besar tu jadi orang jatuh besar panjang tu. Nah, cerita panjang di situ. Nah, ada satu ringkasnya dia Musa duk main janggut Firaun, tari bol main janggut Firaun ke apa. Nah, nyuhirat janggut Firaun mana selok Musa tu Firaun tu. Nah, gagahnya Musa. Nah, selok Firaun. Nah.
Hak tu nak bunuh dah sekali. Nah, buat ni dok ni nak bunuh aku dah ni. Nah. Tu satu. Nah, ada satu kali dia nampak kata Musa ni ajak kali dah pelat-pelat tu ada Musa. Nah. Pada Firaun nak bunuh. Hak tu siapa nak bunuh tu? Nah, Firaun Asia duk lari. Asia duk bela semua. Nah, satu masa Asia kata ni budak. Nah, budak saja ni bukan tak kuasa ke apa semua tu budak suka tu. Nah. Lalu Asia kata cuba api. Nah, api dengan gapo tu. Nah, api lihat. Nah. Api dengan gapo satu? Pisang. Nah, dengan buah-buahan dah. Lalu asalnya Musa nak ambil buah dah, tapi pada Jibril pegang tangan dia, jamah api. Nah, jamah api, bubuhlah mulut. Kok tu sebab Nabi Musa jadi lidah dia tela tu. Dah lidah dia nak kecek tak lacak. Nah, tak serupa dengan kakak dia Harun. Nah. Waktu dia kita ngaji depan sikit lagi. Nah. Itu sebabnya Musa dia makan api, bara api. Dia bubuh bara api dalam mulut. Nah, patutnya nak nampak, Tuhan nak nampak pada Firaun kata budak. Nah, budak. Nah. Subhanallah. Itu panjang cerita situ tak ada royak sini. Nah, Tuhan ambil sini ya. Nah. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Allah Subhanahu wa taala firman pula dalam ayat kita baca saat ni, cerita Nabi Musa tak kala Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kuat, kekuatannya dah sempurna. Balagha ashuddahu wastawa, besar dah lah, gagah jadi rajata comel gagah molek. Nah, cukup sempurna akal dia, tubuh dia. Atainahu, maka Allah Ta'ala kata kami berikan kepadanya, Allah Ta'ala kepada Musa saat ni dua perkara, hukman wa ilma, kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Nah, buat Nabi Musa besar dewasa molek gagah molek dah sempurna dah. Nah, Allah Ta'ala kepada dia dua perkara. Nah, iaitu ilmu dan bijaksana dan ilmu pengetahuan. Nah, Allah Ta'ala atau atainahu, kami berikan kepadanya. Nah, nata Allah Ta'ala rezeki kepada Nabi Musa saat ni. Nah, macam tu hawi kepada laqad ataina Luqman al-hikmah dalam surah dalam surah Luqman tu. Nah, sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah atau bijaksana juga. Nah, ini pun dalam ayat ni pun kata Allah beri kepada Nabi Musa dua perkara, bijaksana dan ilmu pengetahuan. Nah, bekal kepada Nabi Musa ni, nabi dah ni. Nah, ini untuk waktu bijaksana dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah Tuhan kata kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Nah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah nak jadi muhsinin. Tuhan balas pada Musa, kerana Musa tu kata Musa daripada orang muhsinin. Muhsin kata amalan buat kerja amalan baik. Nah, muhsinin. Ya, Nabi Musa baka nabi dia dah, baka nabi. Sepatutnya gedek dengan puak Firaun ni. Nah, Firaun ya zalim belaka puak dia. Nah, tapi walaupun duduk dalam kalangan orang dalam kalangan keluarga Firaun, tapi dia tidak jadi zalim sepengah Firaun dak. Nah, dia tetap menjadi orang muhsinin. Nah, maka satu hari Nabi Musa ni tubik pada kota Firaun saat ni. Nah, wa dakhalal Madinah ala hini ghaflatin min ahliha. Ceritanya sebab oleh Musa nak kena tubik pada Firaun ni. Nah, dan masuklah ia ke bandar Mesir. Masuklah Nabi satu hari Nabi Musa masuk ke jalan ke bandar Mesir. Masuk bandar. Nah, masuk ke bandar Mesir dalam masa penduduknya tidak menyedarinya. Orang kampung tak kenal dia, tak khabar kata Nabi Musa ni. Nah, min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tengah-tengah Nabi Musa duk jalan lah bandar Mesir saat ni, Nabi Musa jumpa, tengok ada situ, jumpa Nabi Musa ada dua orang lelaki sedang berkelahi, duk baloh, duk gomo. Yaqtatilan. Nah, duk baloh, gomo, dua orang saat ni jatuh saat ni. Tapi dua orang jatuh saat ni, siapa dia? Hadza min syi'ati, seorang dari golongannya sendiri. Dua orang saat ni, seorang tu daripada orang Bani Israel, bangsa Musa. Nah,
yakni dari kaum Bani Israel seorang tu. Nah, wa hadza min aduwi, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya. Siapa musuh? Firaun. Nah, daripada baka Firaun, iaitu orang Qibti. Biasa kita ngaji dah orang ni kata Firaun dengan Musa tu orang bangsa lain. Duduk dalam negeri Mesir tu lah. Tapi di Mesir masa tu orang Bani Israel, bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel ni dengan orang bangsa Qibti. Qibti ni atau orang bangsa pengat kita tengok mudah-mudah contohnya. Orang Qibti ni kulit ni hitam-hitam, rambut nak keriting-keriting gitu dia. Nah, rambut nak rapat-rapat. Orang bakar Afrika lah mudah-mudah kita. Dah. Lah ni pun ada lagi. Nah, ada lagi mula ni. Bangka Qibti dia. Nah, mau biasa jumpa dengan seorang ustaz Mesir. Pama tanya dia kata, ustaz, kita tanya kita kecil lama dia duk ngajar kita lah. Kata, ustaz, gapo orang Arab kau orang Qibti? Dia marah. Dia kata bila orang kata Qibti dia tak bangga wali, tak bangga benar orang Qibti tu. Tapi kulit dia tu, apa nampak umeh dia tu. Nah, gitulah dah. Kita nak ngaji nak tahu dia marah, dia tak usik. Nah, dia tak usik ingat bangka Qibti ni. Nah, dia tak bangga. Yang pentingnya dua orang duk beromo saat ni, duk balas saat ni. Satu bangka daripada orang Israel. Nah, bangka Israel batu Nabi Musa lah. Nah, wa hadza min aduwi, dan seorang lagi dari golongan daripada musuhnya. Nah, pada bangka orang Firaun. Nah, Firaun bangka Qibti. Nah, duk gomo duk balas dua orang tu, fastaghathahu alladhi min syi'atih. Maka orang dari golongannya minta tolong kepadanya melawan orang dari pihak musuhnya. Orang Bani Israel saat ni tengok Nabi Musa lalu, minta tolong Musa. Musa tolong aku ni, ada panggil. Nah, panggil Musa tolong dia. Nah, dah nampak orang ada orang bangsa dia ni. Nah. Lalu Musa pun tolonglah. Nah. Tolong buat kana? Fawakazahu Musa faqada alaih. Fawakazahu. Musa pun menumbuknya. Tumbuk kocok sutir kita. Tak ada tumbuk banyak kali dah. Dah. Fawakazahu Musa. Nah, Musa pun menumbuknya lalu faqada alaih, menyebabkan orang mati. Orang tu mati lu dah. Ada. Hak tu tok bomo dia buat itu ni dia dah. Musa gagah dah. Gagah Musa. Nah. Gagah Musa gagah Ali dah. Dah. Dak kek bakar gagah dah. Tu hari Musa ni nah. Fawakazahu Musa kok tumbuk sebutir dah. Lalu menyebabkan orang saat ni mati. Nah, mati. Subhanallah. Nah. Faqada alaih. Lalu katanya Mujahid dia kata fawakazahu atau ta'anahu bijum'i kaffi. Iaitu dia tumbuklah nah gonjah ni. Dia buat gitu, gupar tangan gitu. Kocok sutir. Kalau kita kena gocoklah. Nah, tak tu tumbuk ke. Nah. Ada kata pendapat lain fawakazahu bi'asan. Nah, kata-kata dah kata dia tojoh dengan tukak dia ya. Nah, kata dengan tukak dia. Ni pendapat lain-lain lah. Jadi tak sahih lah sini dah. Wakazahu dia tu dengan numbuk. Mujahid kata dah. Ada kata dah kata dengan tukak dia. Nah, dengan tukak dia. Nah, wallahu a'lam. Yang pentingnya sekaligus faqada alaih. Mati kata saat ni. Nah, balik seterus dia mati. Nah, Musa dia buat gitu ya maknanya orang ni mati siapa mati ni. Nah, masa mana-mana pun dah satu perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik. Walaupun dia test terus dia. Nah, test terus dia pun kita di Islam bukan suruh test belaka-belaka. Nah, test hokosnya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallamnya suruh test dalam medan perang tu. Besarnya. Nah, dia kata ikut temu, ada juga lah ikut temu tu ada satu masa tu kata kalau temu kafir membunuh dia. Nah, dah. Tapi lama ni kita nak buat guna katik lah ni, dia mau buat guna katik lah ni tu. Nah, tengok keadaan lah. Nah, sebenarnya ayat ni nah masa lama-lama dah tu, nah Nabi Musa dia sesak dengan perbuatan dia saat ni. Lalu bila nampak keadaan gitu, Nabi Musa kata nak sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa alaihi salatu wasallam, qala hadza min amali syaitan. Bila tengok orang tu mati, nah muka tak ada tujuan nak mati dak, nak tolong gitu ya dah. Nak becek gitu ya. Musa pun tengok keadaan lagu tu. Pada saat itu Musa pun berkata, tengok kata mati, ini adalah dari kerja syaitan. Ini kerja syaitan ni Musa kata. Nah,
bukan kerja nak jadi baik dah lah, dah kerja syaitan Musa sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu akbar alaihi salatu wassalam. Innahu aduwwum mudillum mubin. Nabi Musa sesat. Menata ayat ni Nabi Musa sesat dengan perbuatan dia saat ni. Lalu dia faham, dia kata ini adalah kerja daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, yang nyata, yang angkaranya. Syaitan lama-lama dah. Ke zaman baru ni dak dia jahat. Nah, zaman lama-lama dah. Semenjak dia dia tipu Nabi Adam tu ada syurga, tak ada berhenti-berhenti kerja dia siang malam. Nah, nak menyesatkan hamba manusia ni supaya jadi sesat supaya dia juga. Subhanallah. Nah, semenjak mana-mana pun Nabi Musa pun faham lah, kata ini adalah amalan tipu daya syaitan yang menyesatkan yang nyata. Nah, lalu Nabi Musa pun sesat ayat ni. Nah, Musa pun doa dengan Tuhan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nah, faghfaralah, ia pun merayulah, mengayuhan dengan Tuhan, dengan sesalnya. Nah, taubat dengan Tuhan. Nah, taubat dengan Tuhan. Wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi. Nah, kita boleh doa dengan Tuhan doa ni. Nah, inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri. Aku menganiaya diri sendiri. Aku zalim diri sendiri. Nah, bila kita salah ni kita sendiri lah menganiaya diri kita sendiri. Nah, inni zalamtu nafsi, aku telah menganiaya diri sendiri. Faghfirli, oleh itu apalah dosaku, ampunkanlah aku. Nah, itu doa Nabi. Ya, pandai ya. Nah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Doa Nabi Musa. Nah, doa Nabi Musa. Bila kita buat doa ni, dah kita doa dengan Tuhan kita banyak dah. Musa satu kali dia buat, dia rasa sesat dah. Dah kita berapa kali dah kita buat. Nah, banyak kita nak zalim diri sendiri banyak. Nah, lepas tu kita guna doa Nabi Musa. Nah, doa-doa Nabi-Nabi ni macam doa Nabi Adam dia sesat ya terana. Doa Nabi Adam tu. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu doa Nabi Adam. Nah, doa minta ampun dah, doa minta ampun. Bila kita ni kita nak perlu pada minta ampun dengan Tuhan, tupai doa-doa Nabi ni. Tupai doa-doa Nabi ni. Ada ayat dah molek ya. Nah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri. Aku zalim diriku sendiri, maka ampunlah dosaku. Oleh itu ampunlah dosaku. Maka bila Nabi Musa berdoa, mengayuhan dengan Tuhan lagu tu, nah, taubat dengan Tuhan lagu tu, faghfaralah, maka apa sini? Maka Allah Taala terima taubatnya. Dah Tuhan pun terima taubatnya. Royak kata Tuhan terima taubat Nabi Musa, dah lalu ampunkan dosanya. Alhamdulillah. Nah, doa Nabi. Nah, doa Nabi, mudah-mudahan kita kata Allah ampun dosa kita. Nah, kalau Nabi dia tu, nah, Nabi ni orang sangat reti, sangat cemburu dengan dosa. Nah, dia buat dosa tu, nah, minta ampun dengan Tuhan dah. Nah, kita ni kalih dah. Nah, tak khabar kata kita ni berdosa. Dah. Orang royak tu alhamdulillah kita sendiri nak khabar. Orang royak tu kelak marah kat orang pula. Nah, dah. Auzubillah min zalik. Nah, maka kita buat lagu mana ni khabar, hari kita nak minta ampun dengan Tuhan banyak, kalau boleh 100 kali. Nah, 1000 kali, sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa, tapi Nabi kata aku selalu minta ampun dengan Tuhan tiap-tiap hari 70 kali. Ada satu hadis. Dan hadis lain pula Nabi kata setiap hari aku minta ampun dengan Tuhan 100 kali. Nah, maka marilah kita istighfar dan taubat dengan Tuhan kita, dan hari ini kita tupai doa-doa Nabi macam ni. Nah, mudah-mudahan Allah Taala akan ampun dosa-dosa kita sangat banyak ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nah, pandai ya. Nah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innahu huwal ghafurur rahim. Maka apa dah? Tuhan pun ayat dia kata Tuhan ampun dah dosa Nabi Musa. Sesungguhnya Allah jua yang amat mengampun lagi amat mengasihani. Kita tengok tafsir sini kata kematian orang itu berlaku dengan tidak sengaja. Hak mati saat ni bukan Nabi Musa sengaja dak. Nah, nak tolong nak becek gitu ya. Nah, dengan anak pelera gitu ya. Nah, dan kejadian itu berlaku semasa Nabi Musa belum lagi menjadi nabi.
Hekkan ni belum, kejadian ni belum ada Nabi Musa jadi Nabi lagi kah ni? Tak ada Nabi lagi. Nah, setelah kejadian yang tidak disangka-sangka itu berlaku, Nabi Musa pun menyesallah dia dan bertaubat, lalu Allah Ta'ala terima taubatnya. Nah. Kita sengaja. Nah, ya dosa ni ada dua dan sengaja dengan tak salah dengan sengaja. Dah salah dengan sengaja. Dah. Ya Tuhan ni tahu ada innahu huwal ghafurur rahim. Sengaja pun kalau satu masa sengaja tu pun kerana kita tipu di syaitan dah saat ni. Nah, tapi bila kita sedar semula, kita minta ampun dengan Tuhan. Nah, kita tengok tak kelebihan doa, kelebihan Tuhan. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Nah, jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Ada satu hadis Nabi SAW bermaksud, dia kata, anak Adam, kalaulah membawa mari dosa penuh langit, tapi mari minta ampun dengan aku, nescaya aku ampun dosamu. Nah, kita bimbang takut syaitan dia tipu pula. Nah, syaitan dia tipu kan dah belum kita dosa belum minta ampun. Nah, kita rasa kita lupa kata kita mengalih, kita malah. Nah, dosa timbang dosa. Nah, bawa dosa banyak-banyak syaitan mati tipu kan. Kau tadi tu syaitan jadi kita galak, kita malah. Bawa banyak syaitan kata minta ampun tak adil Tuhan. Tak ampun dah banyak dah. Nah, dah. Semua tu syaitan kena syaitan belaka. Sebab tu Tuhan jangan putus asa daripada rahmat Allah, daripada keampunan Allah. Keampunan Tuhan sangat luas. Nah, macam kita biasa-biasa baca dah doa Nabi ajar kita baca dalam sujud. Nah. Kata ada seorang tu duk mengayu dengan Tuhan, dengan Nabi kata, nasada aku ni, aku dosa banyak. Nabi temu dia duduk di tangga masjid. Orang kelip belakang dia duduk masjid. Nasada aku ni. Nah, dosa aku ni banyak. Lalu Nabi kata mu sujud, lepas tu baca tu 3 kali. Mana dah? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Baca dalam sujud kita boleh tak? Nah, Allahumma maghfiratuka, ya Allah keampunanmu awsa'u min dhunubi, ya Allah keampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan rahmatmu arja indi min amali, lebih ku harap daripada amalanku. Nah, kita sebenarnya keampunan Tuhan ni lebih luas daripada dosa hamba manusia sebanyak mana pun. Keampunan Tuhan lebih luas ada tu lagi. Nah, kita jangan duk bukit camkat. Bangat dah. Kita tahu Tuhan tak lepon dah dosa berarti Tuhan tu menata ada kit camkat. Hanya ni hak Tuhan. Dah. Lepas Tuhan tu tidak. Dah sebaliknya tu bukan lagu tu dak. Kuasa Tuhan, pengampunan Tuhan sangat luas. Nah, walaupun hamba mari sebanyak ni minta ampun akak dosa belaka, minta ampun dengan Tuhan, Tuhan kuasa lagi nak ampun dosa kita. Sebab tu jangan putus asa. Nah, jangan putus asa. Putus asa ni salah satu daripada tipu daya syaitan juga. Tipu daya syaitan juga. Marilah kita bakal minta ampun dengan Tuhan banyak. Dan alhamdulillah kita habis ayat ni hari ni, berhenti dengan ayat ni dulu insya-Allah. Nah, mudah-mudahan doa Nabi Musa ni kita dapat bekalan untuk kita sendiri. Nah, minta ampun dengan Tuhan yang mana dosa kita sangat-sangat banyak. Dah, celak mata 4 tu temu dosa dah. Celak mata, celak buka telinga, buka mata, temu lu dah dosa. Nah, subhanallah. Tak jalan kaki lagi tu. Kalau jalan kaki, jalan berapa, kau banyak lagi. Nah, subhanallah, subhanallah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya doa-doa nak minta ampun dosa ni banyak. Nah, banyak. Hak Nabi ajar, hak Tuhan ajar, hak Tuhan ajar, hak Nabi-Nabi. Tuhan ajar sendiri, ni hak Tuhan ajar sendiri. Nah, Tuhan sendiri ajar. Bagaimana kita nak minta ampun dengan Tuhan? Ambil hak Nabi-Nabi, hak Rasul-Rasul Tuhan sendiri. Nah, doa Nabi Adam, doa Nabi Musa, doa banyak-banyak lagi doa kita belajar. Nah, ada hak Nabi sendiri pun ajar. Nah, Nabi sendiri pun ajar juga. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Hak tu Nabi ajar pada Abu Bakar. Nabi suruh baca dalam tahiyat akhir, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, banyak dah kita belajar dah, banyak dah. Nah, semua doa-doa ni malah kita pakat baca, pakat buat amal. Mudah-mudahan Tuhan ampun segala dosa-dosa kita yang sangat banyak ni. Nah, sebelum kita Tuhan ampun dosa kita sebelum kita mati, dan Tuhan rahmat, semoga Tuhan rahmat kita dengan setelah kita mati insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kita belajar, dan lepas dah ni minta nak jemput Umi Luqman kita supaya dapat nasihat pada kami hari ni, sepatah dua kata sebagai bekal untuk kami insya-Allah. Dah persilakan Umi. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kami rasa sangat bersyukurlah dapat datang pada pagi ini bersama dengan Mahat semua dan Kak Moh ni. Kelas dia Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Asal duduk sini pula. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa yang Umi nak cakap ni tak ada benda lah. Kak Moh dah sampaikan banyak dah tadi. Tinggal lagi Umi rasakan bahawa Antuna semua ni, Mahat hari ni adalah orang yang betul-betul ikhlas nak belajar. Kalau kita bandingkan tengok kampung ni ramai lagi kan. Sepatut penuh lah ni. Sepatut tak muak kalau kira. Jadi kita ni kira pilihan Allah Subhanahu Taala. Allah gerak hati kita, Allah beri kita semangat nak mari. Padahal kerja banyak belakang dia. Ada cucu nak masuk lagi, nak pergi kerja, buat ikan lagi macam-macam. Tapi ingat kau hari ni Kak Moh mari ni pagi lagi siap dah. Nak marinya. Nak dapat ilmu Allah SWT. Kalau inilah semangat kita berterusan sampai mati, insya-Allah. Insya-Allah inilah Allah beri pahala pada kita. Walaupun sikit pun. Sikit ni ada benar dari Allah dan Rasul. Hak tu hak kita nak pegang. Kalau hak banyak tetapi tidak dari Allah, oi kecek macam-macam lah ni. Penceramah mai ngajar setiap kampung tak support. Hak Rasulullah aja. Hak tu berat sekali. Ini dari Malaysia dah. Sebab Kak Moh ayat tadi, hak ngajar hak sunnah ni sangat sedikit. Hak dalam TV tu, hak kajian, hak pas sendiri, hak gerak ke Islam pun. Tak buat mari benda hak sunnah Nabi ni. Tak mari hak geruk macam apa datang Allah kata. Hak mari dari Quran kata. Kalau hak politik, cerita politik, pahlawan UMNO, goni, cerita benda-benda yang keduniaan. Yang tak sabit kita nak jumpa Allah. Kadang-kadang sangat jauh sangat. Kalau grup satu lagi, grup Sufi. Hak biasa ngatik sebelum kelas ni kat ada. Lah ni dia panggil Yahanana. Kata Yahanana yang nasyid dengan gedai dengan gapo seluruh Malaysia. Dia buat dalam TV, pahak orang pergi dia penuh. Ni. Orang kira tak pada ni duk nasyid. Dia kata sebut Allah lah, zikir lah kononnya. Tapi dia ambil daripada tu Hadra Maut tu. Dari Yaman tu, hak mari sini Habib ni. Hak pakai pihak besar tu. Jadi masyarakat terima hak tu dah ajaran. Sebab kajian sokong. Pergi setiap negeri dia buat. Macam inilah Islam Rasulullah. Jadi kalau kita nak masuk, kita nak bawa hak kita, hak dari Allah Rasul ni, tu kata tuduh tadi lah, Wahabi lah, benda mudah lah, zikir sikit-sikit lah. Kita tidak begitu. Kita ingat apa Allah datang, Rasulullah bagi walaupun sikit macam tak ada doa. Maka Allah masuk dalam Quran, inni zalamtu nafsi faghfirli, ini pendek. Tapi Allah sendiri wahyu kepada bagaimana Allah ajar kepada Nabi Musa tadi supaya cara nak minta ampun dengan Allah di atas kesilapan dia tadi. Syaitan ganggu dia tadi, ni Allah kata. Lalu disebut. Dan Allah ambil sunnah sama kita. Kita tak jumpa Nabi Musa. Kita tak jumpa kan. Tapi ada Quran ni. Kita tahulah cerita ni. Kerana Allah wahyukan balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil zaman kita ni, zaman Nabi Muhammad. Hak ni juga Allah suruh kita buat. Jadi kita sapalah kepada setengah masyarakat sekiranya orang tak buka Al-Quran. Kalau masuk pula Syiah, lain pula cerita. Masya Allah, nak kira akhir zaman ni. Di akhir zaman ni kita nak cari hak sebenar ni sangat susah.
ada kelas kini ni, ada kelas yang menyelamat kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Sebab tu kita ni kena jadi ejen dakwah. Kena ajak orang gila dengar saya yang betul-betul kita dengar sendiri. Betul ke salah ni, kita dengar sendiri. Biar dapat sendiri ilmu ni, baru sedap dengar orang. Oi lagu lain pula. Baik kita dengar pokok bahas sendiri. Inilah benda yang Rasulullah sejak dia jadi Nabi sampai kau dia meninggal tu ajaran dia mari daripada Al-Quran. Jadi akhirnya manusia yang ikut akan selamat. Janji Allah dan janji Rasulullah kepada kita. Gapo lagi kita nak atas dunia ni? Hidup cerita-cerita ni pasalnya tempat kita sana, tempat Malaysia sana ni beza dengan sini ni. Orang Malaysia tu orang hak moden dah. Dia kejar hak moden ni, kejar ni alat-alat ni semua ni, handset, gambar TV ni kira lah. Nak dengar ni tak ada dah, nak dare dah tak dare, nak cari makan, nak sibuk pergi mari. Dah. Jarang nak cara duduk congok gini. Apa lagi hari ni hari Selasa bukan hari Minggu. Jumaat Sabtu je orang boleh pergi dengar sana. Hari lain sibuk. Kalau nak panggil, kalau nak jumpa. Dia banyak. Kalau buat hari gini, tak ada orang lah buat kelas. Orang kikijau belakang. Isteri-isteri kikijau. Anak letak rumah orang letak di kedai apa, tempat-tempat pengasuh-ngasuh anak. Petang kat maghrib balik kutik anak. Kadang-kadang ada kelas Jumaat berletih dah lah. Nak masuk lagi, nak nyepel, nak basuh kain, tak ada juga masuk. Inilah Allah sebut dalam Quran, wa qarna fi buyutikunna ni. Allah pesan sendiri bahawa orang tina tetaplah kamu dalam rumah kamu. Kalau kita dalam rumah kita boleh hejah nak main ngaji. Pagi bangun siap-siap makan, masuk siap mari ngaji. Pak kelik ni relax ada siap dah. Kata mau pagi kan nak mai sini. Sebab itulah kan kita di rumah ni macam-macam buat. Anak kita boleh jaga sendiri, makan minum suami kita boleh jaga, kain baju boleh jaga. Hak ni hak Allah nak pada kita. Umi nak ajar di rumah, nak panggil mak di rumah tu sangat payah. Semua nak duit-duit. Cari dunia tak habis-habis sampai ke mati. Hak nenek tua jaga cucu pula. Dah anak kerja besar, gaji 5,000 tak kena tinggal saya. Mesti balik nak kerja guano, kita kerja Mamak tak apalah ngakak pergi lagi. Jaga cucu, duk basuh punggung cucu, duk dukung, letih tengok. Bila dia pergi solat, bila nak baca Quran, bila nak zikir, sibuk dengan anak cucu. Mudah tak ada dah, duk beranak sama dah. Tua pun tak ada pula, ambil cucu jadi anak pula. Subhanallah. Inilah akhir zaman ni. Jadi bos kita bukan kita dah. Mak jadi hamba kepada anak. Takut ke anak pula dah. Ni kata akhir zaman ni. Itulah Allah royak, itulah Nabi royak dalam Quran dan hadis Nabi. Bahawa kita dah lalu benda ni dan kita tak cuba nak mengatasi bukan kita orang yang Allah masuk. Allah royak, Nabi royak bagi aku tak say lagu tu. Aku tidur, aku tak termasuk golongan hak pergi cari makan, hak takut ke anak. Kita kena paksa anak, jaga sendiri. Jaga mak tua dan duduk dia kita biar dia pula masuk. Kita duduk relax baca kitab, baca Quran sampai waktu zuhur pasal asar masa ni duduk. Ni mak pula duduk kerja ni. Pak bila nak berhenti. Nak main ngaji tak ada juga. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kita keadaan kita. Sampai bila kita nak pegang Islam. Masya Allah kalau boleh buat lagu ni semua. Biar ada tambah bahawa ni kita banyak ni tapi penuh sikit. Kerja siapa tu? Jangan kerja kamu tak ada nak pergi royak-royak ni. Kita pergi sore kecik sambil duk bawa apa dia? Potong ikan, duk siap ikan tu royak. So royak ajak kita kecik kau lain kutih kau lain. Jangan kutih ajak main ngaji. Aku mana demo semaya baca Quran, tanya kau tu. Bi sedar tu, tak betul lagi tadi. Kita ni bila kena royak kau tu biar ada isah kau tu. Jangan ajak kalau tak ikut malah mari ni. Kita setuh diri dia ni biar dia ni tahu dia ni jauh dah dengan Quran.
memanglah begitulah tabiat. Tapi kita berdoa. Sentiasa kita berdoa. Kita kesian sayang-sayang kita berlaku. Sebab kita pagi boleh makan sekali puas sekali. Apa tak boleh tarik dia ke jalan hak comel. Pergi dengan suami kita. Suami kita ni kita boleh kecek-kecek boleh gelesa. Kecek-kecek boleh cicing-so. Kecek-kecek boleh apa. Kita boleh buat sampai suami ikut kita. Bapa kau Islam ni suami tak boleh juga dapat Islam. Tak boleh panjat Quran juga. Bapa sayang kita hok rapat kita we makan newa tak boleh juga mari pada kita. Pasal usaha kita tak ada. Tak kecek patut kecek benda lain. Cuma saya duk kecek gapo. Cuba ayat kata dia kat mengajar, ya Allah, saya nak ngapa je dengar betul tak saya baca yang pakat dengar weh. Kau mengaji mana? Ni aku doa. Kita baca betul tak tanya dia. Mengaji mana? Aku tak tahu misalnya, tak boleh lah ayat ni kayak gini baguslah kita boleh hafal ni. Sikit-sikit tu banyak tak dia terasa rugi. InsyaAllah aku nak pergi belajar ketek kita pun okey, apa aku pergi ambil musikal monggo. Kita kena usaha lagu tu macam-macam buat boleh. Kalau kita saya je adalah kawan kita, arwah-arwah kita, adik-adik kita ni. Kampung ni tak ada orang kita berlaku sekeliling tu tak. Kalau panggil beg wah penuh dah, tak cukup gula ni. Buat apa bab ngaji tak boleh buat apa beg wah. Buat apa masa ngaji kita tak boleh buat apa beg wah panggil orang makan duduk mari berlaku. Ni anak muda tak ada dah ni, tua belakang kita ni. Gimana muda? Tak ada rumah ke, duduk dalam rumah ke, buat apa? Lama mati mana, mati belakang tak kira. Nah, kalau mari bala atas pala ni semua kena. Nah, Masya Allah lah. Tapi gitulah kita ni dalam dakwah ni kita berlaku. Wajib atas kita berlaku, bukan atas mengajar sahaja. Kena sebar benda ni. Apa lagi hak kita dakwah ni hak dalam Quran. Hak ustazah mengajar ni kita ambil sahaja. Oh ya sepatutnya kita ni musuh. Ngajar balik dia tak bercerita. Aku dengar Allah Nabi Musa gini. Kecek benda lain. Kalau orang-orang semua kita ni kecek benda tu dia terdengar oleh orang lain. Nak tahu pasal mana pula. Dia tak tahu lah berita saya dengar apa tanya kita. Kita dengar molek sini goyak pula. Lama-lama mari congok sini lah. Nak dengar sendiri lah pula kau sedap goyak. Tapi kita ni sebenarnya masalah kita tak bercakap benda. Kita dengar sini kita faham apa kita jumpa kawan. Kita kecek benda lain. Berapa belah beli baju ni mali mana comelnya. Kita orang tino jumpa kecek benda pinggir maku, kain baju. Nak pergi kampung. Nak dapat duit lagu mana. Hak ni kata-kata kita hingga tak kembang dakwah. Berbeza dengan isteri Rasulullah, para sahabat-sahabiah. Hidup dia tak ada lain kalau Allah, kalau Rasulullah. Mulut dia sebut kalau Allah Ta'ala waktu biar Quran, kalau Rasulullah, biar kata-kata Rasulullah. Dia tak kecek pun kita. Pernah Umi duduk Mekah dalam satu hari Umi jumpa lah satu sahabat tu, sahai tu. Rumah dia tu. Siapa-siapa jalan sama dia ni kita orang pergi Arak ni, pergi Maharak kan. Ni orang Arab. Gap dia kita tengok rumah dia duduk. Siapa-siapa Assalamualaikum. Dok ini pun ambil Quran. Bila dia ambil Quran. Kita heran ambil Quran apa orang ni ambil Quran kat aku kan. Mai buka baca ayat. Kita ni uji kita. Apa kan? Apa lah kita dah baca. Alhamdulillah nak baca lah ke dia. Dia pun piyak dia tu apa piyak aku tak faham. Dia ni tak sik dia dah ayat lalu kita benar ayat ni kata gini kita masya-Allah mufaham. Bagusnya gini. Kita kena faham ayat kita dalam masa 5 minit tu terasa garang dah. Bahawa jauhnya kita dengan Quran, dia ni boleh royak kita. Pas kita mari niat nak tengok tanya khabar di mana kapek ni gini. Pas kita tak jelas sekali nak balik tu. Ditanyalah dia, apa mau Quran kat aku mari tak aku tak pernah jumpa atas dunia aku pergi jalan mahal akak Quran dulu. Kalau kita sibuk air dulu lah gapo dulu dah. Lorak lagi akak air buat air siap-siap dia. Apa dia Quran kita. Sebenarnya aku tahu orang Tino ni dia tak kecek lain dia kata. Mesti dia kecek memang mai kelas. Comel dah. Mau beli mana apa tengok ke kain keta ni main mana ni beli lagi mana. Berapa semeta ke kita kan. Lagu tu. Aku takut kecek mereka. Nak stop
daripada kecek benda lain. Aku takut dosa aku ni bertambah. Aku tak sedar dosa dengan Allah SWT. Umi teriak hari tu, ya Allah, aku tak pernah jumpa manusia lagu ni. Atas dunia ni kita jumpa kali tu kan. Kawan kita ni, dia ni tahu dah. Perangai orang tina, benda ni hak dia kecek. Dia bukan kecek hak Allah. Jadi dia ikut isteri Nabi, dia ikut para sahabat. Dia buat keluar. Ada tarik kita jangan kecek benda ni. Tak tengok dah. Pinggir mak aku tak tengok dah. Bukan tak ke air. Lepas tu dia pergi ke air lah pula. Tapi kita tak pandai dah waktunya. Pakai minum je lah. Tak tengok lah gelap ke mana, tak perhati dah lah. Nak rayak bagaimana dia buat lagu tu kita ni. Tapi kita tak boleh buat buat kita. Pelik. Kalau tak Quran, mesti aku pergi bodoh tak ada mayat lagi lah begini. Orang tidur ambil buku, apa ngaji ada kelas ngaji. Tanya pula tu. Tak boleh buat tempat kita. Pasal kita tak biasa lagu tu. Kita anggap benda ni mesti ada masa. Kalau kita main kelas gini. Buat ada Quran tangan kita. Di rumah kita ni Quran duduk atas mari berapa hari kita tak baca di situ. Tak geruk. Tu Masya Allah kita ni dengan sahabat kita dengan Quran jauh. Tak dekat. Faham ni gimana dia pergi dapur juga. Akak tengok pergi dapur. Buka nak pergi tak gelas. Ada Quran situ. Pergi tempat duit ada Quran. Tempat gosok ada Quran. Apa banyak Quran mama ni. Aku sudah menghafal Quran ni kata. Bila aku duk goreng-goreng aku tak ingat aku baca bre. Tak ingat mata berhenti. Buka lalu ada depan dia. Patok pula ngapa pula goreng nasi kau buat gapo pun. Duk gosok kan ada dah dekat tu. Pasal dia ngapa Quran. Aku takut nak cari Quran pula nak duduk-duduk. Jalan tengah gini aku duk hafal Quran. Subhanallah, masya-Allah kata mado ke lagu ni dunia ni zaman ni. Kita kat masa tertentu dah, hari tertentu pakai poket makan molek congok molek membaca. Berambut-rambut tak ada tuduh tak buka Quran ni. Nak kita nak pakai tuduh molek ngadap bubuh rahang baru baca Quran. Dia ni mana-mana tempat. Melainkan beli air kan. Mana-mana tempat pun kata ya Allah. Inilah kata Mi kata kita tak boleh nak buat. Mi cuba nak mengajar benda ni kepada masyarakat kita jauh sangat. Dengan ada lagi ada foto nak ngafal lagu mana. Tajwid tak betul lagi. Banyak kali kita faham tak faham lagi. Jadi proses kita terlalu jauh nak sampai ke tahap tu. Seperti mana sahabat-sahabat. Jadi kita berasa macam mana nak sampai tahap ni. Itulah Mi kata masya-Allah Mi balik bukalah kelas tahfiz ni. Di antara boleh kita buat sikit ialah dengan kita ada kelas tahfiz Quran. Jadi budak-budak dengan Quran ni ada seumur. Dia mungkin ada perempuan. Dia kena ngapa Quran. Duduk mana-mana dia kena buka Quran. Jadi hati dia lekat dengan Quran. Jadi kalau nak cinta Quran kena ngapa. Kalau tak ngapa tutup Quran tak ingat. Esok atau kakak pula. Tak ngapa baca dah semaya pun baca hak tulur keluar Allah kuliah je lah. Hak tak baca dak lain. Waktu pun lekat-lekat. Walaili berdekat bila nak ambil ayat besar-besar ni. Nak harap asal Quran amat dah kubur kita ni. Hak ayat lazim hak 30 pun tak ada ambil tak asal bila dak tahu dah tu. Baru keluar Allah kuliah Quran sebenarnya tu baru kita. Duk ngatuk situ lagi. Ini nak kata maksud. Biarlah kita tua ni. Anak kita pula. Hak tua kita ni sedar tua dah kan nak gano ni Allah. Barulah beri cahaya alhamdulillah masya-Allah Allahu akbar. Anak-anak kita pula lalu seperti kita. Apa dia tidak berubah. Kau say seperti kita nak jadi apa kita harap dalam Quran hadis. Dalam sirah Nabi tu. Apa kita tak buat gitu. Nak jadi bomo belakang, nak jadi keru-keru kan. Cikgu-cikgu. Nak duit lah tu belakang tu. Pada dia tu tina. Kalau lelaki tu ada Allah dia kena lebih lagi dia cari macam isteri dia. Perempuan-perempuan ini. Mereka tu kena ajar anak dia sendiri. Dia sendiri kena didik dia ilmu ajar anak dia pula. Ajar cucu-cucu ni pula. Kita nenek jaga cucu sepatah tak tubik Al-Quran. Ni kita sedih juga. Kita ada cucu hari-hari duk jaga mak pergi kerja, kita jaga cucu. Kalau kita bila kita baca Quran dengan cucu kita. Ke bangun bahasa berok, ke giwa air susu, ke dukung, ke gitu. Patutnya duduk kita lihat baca Quran sekali dengan dia hafal. Kalau dia sambil beribu, sambil baca, sambil gini. Barulah cucu kita masuk benda tu.
roh Islam, roh Islam masuk pada diri dia. Mudahlah dia besar tengok nak kita sekolah tahfiz ke apa, dia dengar dah nenek dia dah baca hari-hari, tok dia baca hari-hari, mek dia baca hari-hari ke dia. Budak ni kalau dengar tu dia cepat. Masa dia termasuk dia dengar Quran. Tak dengar benda lain dah, hari-hari dia dengar Quran. Itulah. Jadi kita jauh sangat dalam proses nak jadi hak kata hak kita jumpa seorang wanita ni. Payahlah kita nak buat sekarang ni. Tapi kita cuba. Di antara percubaan kita nak syarah tak boleh. Kita nak ngajar kat orang kita baru ngaji dia. Kata Allah, ngaji sehari nak ngajar kat orang dah dia. Gitu biasanya. Kita cukup dengan doa lah dulu. Nah, ya Allah, bukalah hati kawan-kawan aku ni. Biar dia pergi ngaji supaya aku juga. Doa tiap-tiap hari kita doa supaya Allah buka. Terasa nak tanya. Ngaji kan. Alhamdulillah dah. Pak kita royak lalu. Sedap lah tak ada ayat Quran gini-gini. Cerita Nabi Musa gini-gini. Biar dia terpekung tengok. Dia sedap mengaji. Bila puluh. Baru ni lah peluang kita ni. Kalau susah sikit tak apa, aku jakuk dia. Jakuk untuk sikap ambil. Biar usaha kita boleh pahala tu. Amalan ni satu pahala yang kita nampak kecil tapi besar. Menyebarkan Islam pada orang lain kerana dia kita usaha ni dan dia dapat hidayah Allah. Allah kata seperti dunia dan seisi dia. Atau humun nu'aim. Maknanya seperti seekor binatang yang merah. Kita kalau duduk bunta. Orang duduk bunta merah tak suka kan re'ai. Gapa dia nama tahu dah ni. Kata gapa cak gapa mi tak tahu. Benzin ke gapa dia. BMW lah gapa dah. Maknanya hebatnya orang dengan pahala dia berhajat seorang. Melalui dia. Hidayah dia dapat tu kerana dia usaha. Maka Allah beri pahala ke dia. Kalau kita amalan kita lebih banyak daripada amalan kita hari-hari. Apa yang Allah nak beri pada kita. Sebab tu dakwah ni satu kerja yang kita kena sampaikan. Kena ajak orang lain bersama kita. Dan itulah mudah-mudahan kami rasakan gembiralah hari ini dapat bertemu dengan muslimat semua. Dan kami rasa dari malah beza dengan tempat sana tu. Kerana banyak dengan kaedah politik lah. Sedih, kami dulu masuk mengajar ni dia dah berubah belakang dah. Nak ikut hak KJA dah. Walaupun dia parti Islam, tapi cara dia, mesyuarat dia semua pergi kat hotel, pakaian pun dah bercabut. Kita nak duduk, jangok-jangok belakang dah. Kasut gini, ketuk-ketik. Kedudukan dia nak lawan dengan parti hak tak Islam, tapi nak lawan dengan bentuk tu. Bukan lawan dengan Islam. Dia lupa hak tu akhirnya. Orang Tino ke bergaya, orang Tino ke jadi cakap laki perempuan dulu tak cakap sangat. Perubahan dah berlaku, moden. Rupanya nak modernkan manusia tinggal hak kata. Dia tak balik pada sebabnya tak balik pada Al-Quran dan Sunnah. Dia tak buka, dia tengok ramai boleh berlaku atas nama Islam. Sebab itulah kami kata kita kena buat cara lain pula. Cara yang membawa yang sedikit, tapi ini yang memberi kita kesan boleh merubah rumah tangga kita, boleh merubah anak-anak kita, boleh merubah suami kita, supaya cucu-cucu kita. Tak perlulah kita laung kuat-kuat kat orang. Balik rumah tak jadi aku. Kita buat kelas nak apa orang ramai. Rumah dia duk kembang pula petangga. Mari jual ikan apa pak teh, mari jual ikan tu ambil tolak gitu. Mana tu dakwah ni? Mana dakwah ni? Ada apa ikan lari. Tubik gitu. Itulah jadi kita ini. Kita tak faham. Malaysia ada lah hok kampung. Dia tak faham, tak masuk dia tentang apa dia pakai tutup ni. Dia tak faham kenapa dia tutup aurat ni. Main mana. Adakah dia kerana keturunan, kerana memang orang pakai belako. Tapi pakai belako pergi kedai, pergi beg makan puluk je. Dua rumah dia pergi bar, tangga, gitu lah. Dia tak cara tu. Pergi kedai jangok pakai baju tutup molek. Pergi pak beg pergi pak orang ramai, pak ngaji. Tapi rumah hari-hari dia tak faham dia makan. Begitulah juga kita ni tak boleh buat sesuatu biar kita main mana kita buat. Allah suruh ke ataupun orang ramai buat kita ikut. Orang ramai buat malu kita seorang tua tak pakai tudung pakai belako, pakai dakwah belako.
Tapi bukan kerana itu, ini kerana dari Allah, dari Quran. Kerana Allah kata gitu, Quran kata gitu, apa yang kita nak ikut orang ni? Baru boleh pahala. Baru boleh kita dapat pahala dari sisi Allah SWT. Itulah kami rasa tak panjang lagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan semua tamunya Kak Moh lah. Lama dah bercita-cita nak mari, tak secari nak apa ada. Ya Allah, Tuhan izinkan kita bertemu hari ni. Mudah-mudahan alhamdulillah kita sambung lagi insya-Allah pada masa datang. Hubungan silaturahim ni wala anak dia dah keluar dah ni, anak Kak Moh ni pergi ngaji kuliah pula. Sambung situ tempat kita, kita sambung situ, masya-Allah. Jadi kita biar sambung sampai ke bila. Hingga ke akhirat. Jangan tanya kita bersama, akhirat kita berpisah. Nak bersama juga dalam syurga. Kita nak jumpa pula, salam nak peluk pula, selamat kita sini. Insya-Allah wa insya-Allah. Itulah, minta maaf lebih kurang ini tak sedia sangat ni, tak suka nak main ngaji taklah. Nak main tengok muslimat sini. Maaf lebih kurang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.